Tiba-tiba, Ali berhenti melangkah. Mukanya pucat dan berundung ke belakang. Keadaan jadi kelang kabut. Ada seekor harimau duduk mencangkung dekat depan kawasan yang mereka akan lalui. Datuk TJ tersenyum dan paksa Ali teruskan perjalanan. Tapi Ali tak mampu nak melangkah. Dia jatuh terduduk. Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih semua sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dalam video kali ni, kita akan sambung cerita Bercakap dengan Jin siri 37 dan 38, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya letakkan link playlist dekat atas ni. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Ular tu terus bangun. Jangan kacau kami. Kami nak tumpang kejap je. Ular tu macam faham apa yang Datuk TJ kata. Datuk TJ suruh ular tu pergi ke bawah rimbunan pokok serunai laut. Ular tu ikut je arahan Datuk TJ. Perlahan-lahan ular tu menyusur dan hilang dari pandangan. Tiba-tiba Datuk TJ berkata, "Menyerap!" Lama juga mereka berdua menyerap dekat situ. Tiba-tiba Datuk TJ berkata, "Mereka dah dekat." TJ angkat kepala, toleh kiri, toleh kanan. Dia tak nampak sesiapa pun. TJ pandang muka Datuk dia. Datuk dia senyum dan berkata, "Cuba kau renung dekat depan." TJ pun renung dekat depan. Dari celah-celah daun serunai laut tu, dia nampak ada 3 orang datang ke arah mereka. 2 orang bawa senapang kampung, seorang lagi bawa kayu. Sambil melangkah, mereka pandang kiri dan kanan macam mencari sesuatu. Akhirnya, mereka duduk dan berehat. Kemudian, Datuk TJ berkata, "Keluar! Ke mana tu? Pergi dekat mereka. Bahaya tu tu. Kau ni banyak cakap lah. Ikut je lah." Mereka berdua mula keluar dari bawah rimbunan daun serunai laut tu. Datuk TJ suruh TJ berdiri sambil letakkan tapak tangan di atas bahagian punggung. Datuk TJ berkata, "Jatuhkan tangan tu. Melangkah perlahan-lahan." Mereka berdua jalan perlahan-lahan dan berhati-hati. Ketiga-tiga orang yang duduk tu tak sedar TJ dengan Datuk dia dah ada dekat mereka. Lepas tu Datuk TJ buat-buat batuk. Ketiga-tiga orang tu terkejut sampai melompat. Salah seorang daripada mereka menghalakan senapang ke arah Datuk TJ. Datuk TJ berkata, "Disebabkan niat awak nak tembak saya, lepaskan tembakan tu." Orang tu tergamam tengok Datuk TJ. Senapang dia terlepas dari tangan. Datuk TJ terus sambar senapang tu. Kawannya yang seorang lagi jadi cemas, terus halakan senapangnya ke arah Datuk TJ, lalu melepaskan tembakan. Tapi senapang tu tak berbunyi. Walaupun pemetiknya ditarik berkali-kali. Tak. Ketiga-tiga orang tu jadi cemas. Muka mereka pucat. Datuk TJ berkata, "Saya tak berniat jahat pada awak semua. Kenapa awak nak tembak saya? Awak bertiga masuk ke tanah saya ni." Mereka bertiga berpandangan sesama sendiri. Datuk TJ pulang ke senapang mereka dan berkata, "Saya bukan musuh. Saya bukan komunis yang mesti awak takutkan." Mereka bertiga tarik nafas panjang dan bersalaman dengan Datuk TJ sambil minta maaf. Kemudian, Datuk TJ suruh mereka lepaskan tembakan ke udara kerana menurut Datuk TJ, peluru senapang tu harus dikeluarkan sebab itu adalah niat tuan punya senapang. Kalau tak dilepaskan, senapang tu akan makan tuan. Lepas tu, 2 lelaki yang pegang senapang tu lepaskan tembakan ke udara. Bam, bam, bam. Kemudian, Datuk TJ ajak ketiga-tiga orang tu duduk bersila atas tanah. Mereka memperkenalkan diri sebagai Ali, Husin dan Aman. Disebabkan Datuk TJ ada bawa air kopi dan goreng pisang, dia pun menjamu mereka. TJ renung ke arah Ali. Dia kelihatan resah, macam ada sesuatu yang dia risaukan. Datuk TJ bersuara, "Ceritakan pada saya. Kami cari kawan kami yang hilang tiba-tiba masa menembak burung belibis." "Dekat mana?" "Kolam dekat kaki gunung waktu senja." "Bila hilangnya?" 2 hari lepas." "Awak semua ni dari mana?" "Kami dari Talang, Kuala Kangsar." "Jauhnya cari burung belibis." "Ada orang beritahu kami dekat situ tempat burung belibis mandi waktu senja." Muka mereka bertiga jadi pucat bila Datuk TJ bagi tahu lepas perang Jepun dah 7 orang hilang dekat kaki gunung tu sebab menembak burung belibis. Datuk TJ berkata lagi, "Masuk kawan awak ni dah jadi 8 orang. Kalau kami tak jumpa, kami nak buat sembahyang gaib. Awak semua bahagian nak cari kawan awak yang hilang tu sampai jumpa?" "Ya, kami nak cari mayatnya untuk disempurnakan. Pihak waris berharap benar pada kami mencarinya." Datuk TJ terus peluk tubuh, rapatkan kedua belah matanya dan membaca sesuatu.
Lebih kurang 2 minit bertafakur, dia buka mata dan renung mereka bertiga dan berkata, "Sebenarnya kamu semua masuk kawasan orang. Kawan kamu yang hilang tu namanya Usman kan? Ada isteri, ada anak. Satu anaknya berumur baru 32 tahun kan? Betul. Dia tawan komunis ke?" "Tak, ada dekat kawasan kolam tinggal tu. Masih hidup lagi ke?" Susah nak cakap. Datuk TJ sedia membantu dan mereka mula berbincang. Supaya kerja berjalan lancar, Datuk TJ ajak mereka tinggal di rumah dia. Mereka bertiga setuju. Datuk TJ berkata, "Kita akan cari orang yang hilang tu 2 hari lagi. Kita mulakan pada sebelah petang dan kita mesti berada di tepi kolam tempat belibas turun tu sebelum waktu senja." Ada beberapa persediaan yang Datuk TJ buat. Mereka bertiga dibekalkan dengan beberapa tangkal tertentu bagi mengelakkan diri mereka diresapi semangat penunggu kolam tu. Lebih kurang pukul 1 petang, mereka sampai di rumah. Datuk TJ suruh mereka bertiga mandi di sungai. TJ terus bagi tahu nenek dia supaya masak nasi dan sayur lebih sikit sebab ada tetamu datang. Selesai solat Zuhur, mereka semua terus makan. Selepas makan, Datuk TJ suruh Ali pulang untuk bagi tahu pada orang kampungnya bahawa mereka berada dalam keadaan selamat. Ali pun segera berangkat dan berjanji akan sampai semula sebelum tengah hari keesokan harinya. Lepas solat asar, Datuk TJ ajak Husin dan Aman berborak di bawah pokok manggis. Sedang asyik berborak tu, 2 orang pemuda datang berjumpa Datuk TJ. Datuk TJ terkejut sebab dia tak kenal pemuda tu. Salah seorang pemuda tu memperkenalkan dirinya sebagai Abdul Rahman Hitam, datang dari Parit Teraci, Negeri Sembilan. Mereka berdua sebenarnya mengelilingi semenanjung dengan berbasikal. Singgah ke sini berjumpa Ramli, kawan mereka sama-sama belajar di Ipoh dulu. Datuk TJ bertanya, "Di Ipoh belajar dekat mana?" "Trade school, macam Ramli." "Macam mana tahu rumah ni?" "Ikut alamat yang Ramli bagi." "Ramli tu cucu saya, baru 2 hari lepas pergi ke Segamat." "Apa halnya?" "Kerja. Dia jadi juru teknik rendah JKR dekat sana." Rahman termenung panjang. Rasa hampa terbayang di wajahnya. Datuk TJ terus tepuk bahu kanan Rahman sambil menjeling ke arah kawannya yang duduk atas bangku panjang bawah pokok manggis tu dan berkata, "Sabarlah, satu hari nanti kau akan jumpa dengan dia. Dia kawan baik saya. Dah lama kami tak jumpa." Kemudian Datuk TJ memperkenalkan TJ dengan Rahman. Rahman beritahu dia salah seorang pekerja syarikat lumbung besi iaitu MCO di Bukit Besi, Terengganu. Dihantar oleh syarikat tersebut belajar di Trade School Ipoh, mengikuti kursus juruterus selama 3 tahun. Di Ipoh, dia berkawan dengan Ramli. Bila dia tamat belajar, dia terus berhenti kerja dengan syarikat tersebut. Dia nak teruskan cita-citanya mengelilingi dunia dengan basikal dan nak menetap di Jerman sambil meneruskan pelajarannya di bidang kejuruteraan. Lepas sejam berbual, Rahman dan kawannya teruskan perjalanan mereka ke utara. Kemudian, Datuk TJ ajak Husin dan Aman pergi menjali ikan di sungai untuk dibuat lauk makan malam. TJ dengan nenek dia pula pergi petik buah terung dan timun yang ditanam atas batas bendang. Sebelum waktu maghrib, mereka berkumpul di rumah. Pada sebelah malam, membawa ke waktu subuh, Datuk TJ habiskan masanya dengan membaca Al-Quran. Pada sebelah paginya pula, dia ajar Husin dan Aman cara baling buluh runcing supaya tepat pada sasarannya. Datuk TJ tak nak mereka gunakan besi jika berhadapan dengan binatang buas. Masa yang ditunggu telah tiba. Datuk TJ ikat benang hitam bercampur putih pada pergelangan tangan kiri Husin dan Aman, manakala Ali, Datuk TJ gantungkan di leher. Kemudian Datuk TJ bagi mereka buluh kuning sepanjang 3 kaki. Datuk TJ tengok matahari dan membaca sesuatu. Langkah 3 tapak ke depan, lalu memacakkan buluh kuning dekat situ. Datuk TJ sukat bayang buluh tu dengan tapak kaki kanannya. Kemudian berkata, "Dah pukul 5 lebih ni. Eloklah kita pergi. Semua barang-barang dah siap." "Dah." "Periksa sekali lagi. Kita terpaksa bermalam dalam hutan. Kalau tak kena caranya, kita pula yang sesat." "Seram juga dengannya ya. Biarlah saya periksa dulu." Ali periksa barang-barang yang dibawa sekali lagi. Dia yakin semua barang-barang yang diperlukan dah ada. Tapi Datuk TJ tak puas hati. Dia sendiri pula periksa sekali lagi. Sebelum mulakan perjalanan, Datuk TJ pesan pada nenek TJ, kalau dia tak balik dalam masa 3 hari, dia suruh nenek TJ beritahu orang-orang kampung supaya mencarinya. Perjalanan dimulakan. Bila sampai di pinggir hutan, Datuk TJ suruh Ali jalan depan. Pada mulanya, Ali tak nak. Dia bagi bermacam-macam alasan. Datuk TJ berkata, "Jangan takut. Aku takkan biarkan kau susah. Aku ada dengan kau ni. Kau ikut je cakap aku. Kau dah biasa datang sini. Ini lebih memudahkan kita cepat sampai ke tempat yang dituju." Saya
Usah berdalih lagi. Jalan je. Kalau aku jalan depan, lambat sampai nanti. Semua kerja kita tak menjadi. Ali bawa mereka masuk ke kawasan hutan di sebelah kanan. Pokok-pokok besar yang ada dekat situ semuanya dililit akar yang berjuntayan. Sesekali TJ ternampak ular daun memanjat akar menuju ke dahan pokok yang lebih besar. Nyamuk mula terasa menggigit muka dan telinga. Pacat hutan berkeliaran di daun-daun kayu dan cuba memanjat badan mereka. Beberapa ekor pelanduk terlompat-lompat di celah-celah pangkal pokok besar. Datuk TJ berkata bila nampak Ali nak baling bulu runcing tu ke arah binatang tersebut. Dengan anaya binatang tu, dia nak hidup. Ali segera minta maaf pada Datuk TJ. Matahari semakin condong. Perjalanan bertambah sukar. 2-3 kali Ali tersungkur sebab tersepak akar kayu. Datuk TJ bertanya, jauh lagi ke? Tak jauh dah. Tiba-tiba, Ali berhenti melangkah. Mukanya pucat dan berundung ke belakang. Keadaan jadi kelam kabut. Ada seekor harimau duduk mencangkung dekat depan kawasan yang mereka akan lalui. Datuk TJ tersenyum dan paksa Ali teruskan perjalanan. Tapi Ali tak mampu nak melangkah. Dia jatuh terduduk. Husin dan Aman dah bersedia nak lari, tapi dihalang oleh Datuk TJ. Mereka berdua terus marah dan halakan buluh runcing ke arah Datuk TJ. Datuk TJ berkata, kamu berdua jangan nak kurang ajar dengan saya. Awak nak anaya kami. Anaya apa? Aku nak tolong kau. Harimau ada dekat depan. Awak suruh pergi. Apa salahnya? Awak nak suruh kami mampus. Husin terus rodok buluh runcing ke perut Datuk TJ. Tapi Datuk TJ tak cedera. Husin jadi serba salah. Bila dia nak rodok sekali lagi, harimau yang ada dekat depan melompat atas badan Husin. Husin terus rebah. Datuk TJ terus pekik. Jangan! Bila harimau tu nak cakar muka Husin. Kemudian Datuk TJ tepuk kepala harimau tu 2-3 kali dan harimau tu jilat lengan Datuk TJ. Datuk TJ berkata, kau tahu aku ke sini? Harimau tu goyangkan ekornya sambil menggesel-gesel badan dekat kaki Datuk TJ. Datuk TJ tanya harimau tu, berbahaya tak kalau aku ikut sini? Harimau tu macam faham je apa yang Datuk TJ cakap. Ia mengaum dengan perlahan lalu memusingkan kepalanya ke arah matahari terbenam. Datuk TJ berkata, kita ikut arah yang ditunjukkan. Datuk TJ suruh Husin bangun. Kali ni gerak-geri mereka bertiga nampak lebih bersopan dan hormat Datuk TJ. Mereka tak berani pandang muka Datuk TJ. Kemudian Datuk TJ berkata, biar aku jalan depan. Kalau ada di antara kita berniat jahat, jangan salahkan aku. Kalau terima padahnya. Utut, kau jaga kami dan bawa kami ikut jalan selamat. Mereka semua ikut harimau tu dari belakang. Sebaik saja sampai di satu kawasan lapang, harimau tu terus gaib. Datuk TJ berdiri di kawasan lapang tu sambil renung kiri dan kanan. Ali berkata, kita dah sampai. Ali terus berdiri dekat Datuk TJ. Tiba-tiba mereka terdengar pokok ayam hutan bertalu-talu. Datuk TJ tanya Ali, mana kolamnya? Jom kita ke depan lagi. Mereka semua melangkah ke depan lagi. Tak beberapa lama kemudian, Ali bersuara, dekat sini, dekat situ ada sebuah kolam dengan airnya yang cukup jernih. Di atas permukaan kolam tu ada pokok teratai dan kiambang terapung-rapung. Datuk TJ segera suruh mereka cari tempat yang sesuai untuk berehat. Kemudian Datuk TJ dan Ali terus mengelilingi kolam tersebut. Sesekali TJ terdengar suara ngauman harimau. Hari dah mula gelap. TJ tanya pada Aman, pukul berapa? Lagi 5 minit pukul 6.30. Kalau dekat luar, suasana tak macam ni. Yelah, kita sekarang berada di tengah hutan. Pokok-pokok besar ni halang cahaya matahari. Husin tengah bakar ranting-ranting kayu untuk dibuat unggun api. Datuk TJ dan Ali masih lagi mengelilingi kolam tu. TJ pula tengah duduk sambil fikir, macam mana rupa burung belibis tu. Tanpa TJ sedar, Datuk dia dan Ali dah berdiri dekat belakang dia. Datuk TJ renung ke arah tengah kolam, macam mencari sesuatu. Datuk TJ bertanya, dekat mana hilangnya? Dekat busuk jantan tu. Datuk TJ anggukkan kepala. Lepas tu, dia duduk dekat bawah pokok buluh dan termenung panjang dekat situ. Tiba-tiba, terdengar suara azan. Mereka saling berpandangan. Tak tahu dari mana datang suara azan tu. Bila suara azan tu hilang, Datuk TJ segera bangun menuju ke tepi kolam. Dia benamkan tangan kirinya ke dalam kolam kira-kira 2-3 minit. Datuk TJ berkata, kalau siapa nak mandi, boleh mandi, tapi jangan pergi jauh. Kemudian dia cacakkan bulu kuning dalam kolam dan terus basuh muka sambil mulutnya terkumat kamit membaca sesuatu. Keadaan di sekitar kawasan kolam bertukar dari samar-samar menjadi gelap. Bunyi burung-burung hutan mula kedengaran. Datuk TJ terus pandang mereka semua sambil berkata, siapa yang nak mandi, silakan turun. Tak ada seorang pun yang menjawab. Masing-masing terdiam dengan muka yang cemas. Datuk TJ pun beredar di tepi kolam dan berdiri dekat unggun api.
Dia berkata sambil buka baju dia. Kalau nak mandi, jangan lepas dari kawasan buluh yang aku pacakkan tu. Saya tak nak mandi. Husin dan Aman pun bagi jawapan yang sama. Datuk TJ tersenyum sambil buka seluar dan belitkan kain basahan ke pinggangnya. Dia terus terjun ke dalam kolam. Setelah selesai mandi, Datuk TJ terus ambil air semayang. Mereka semua pun terus ambil air semayang juga. Dan mereka semua solat maghrib berjemaah. Bila selesai bagi salam, TJ nampak ada harimau duduk dekat bawah pokok buluh. Bila Datuk dia selesai baca doa, harimau tersebut terus gaib. Kemudian Datuk TJ tukar pakaian dia. Dia pakai serba hitam dan lilit kepalanya dengan kain merah. Kemudian berkata, kau yakin tempat ni belibis turun? Ali anggukkan kepalanya. Datuk TJ kerutkan kening. Dia terasa dah cukup lama dia tunggu. Sedangkan belibis tak turun juga dalam kolam tu. Dia terus peluk tubuh dan pandang ke arah kolam. Dan terus duduk sambil berkata, baiklah, kita mulakan sekarang. Jangan ada di antara kamu semua tegur apa yang aku buat. Datuk TJ tekan tanah dengan ibu jari kaki kiri dia 3 kali berturut-turut. Kemudian dia letakkan kedua tangannya atas lutut. Mulutnya membaca sesuatu dan kedua belah matanya dirapatkan. Datuk TJ bertafakur. Bunyi burung hantu mula kedengaran. Pokok-pokok buluh bergoyang dengan sendirinya, macam dilanda ribut besar. Bermacam jenis suara mula kedengaran. Ada suara orang bertempik, ada suara orang membaca syair bersama paluan gendang. Bila suara-suara tu hilang, seekor ular sawa sebesar batang kelapa merayap dekat depan mereka. Ular sawa tu menuju ke arah Datuk TJ, lalu membuka mulutnya dekat belakang Datuk TJ. Manakala bahagian badan ular tu pula melingkari kawasan Datuk TJ duduk. Tapi Datuk TJ tak hiraukan semuanya. Ali, Husin dan Aman terdiam. Muka mereka pucat. Beberapa saat kemudian, ular tu gaib. Air dalam kolam pula berkocak. Kemudian berhenti. Suasana kembali tenang. Datuk TJ nampak resah. TJ suruh Ali nyalakan lampu gasolin. Cahaya gasolin menerangi seluruh kawasan tanah lapang tu. Sesekali Datuk TJ renung ke arah busuk jantan tu. Datuk TJ berkata, susah, dia dah tak bernyawa lagi. Dapat mayatnya pun jadilah. Baiklah, kalau dah begitu ajak kau. Tamah, padamkan lampu gasolin. Cukup dengan cahaya unggun api je. Kemudian Datuk TJ bangun dan terus hentakkan tumitnya ke tanah berkali-kali dan melangkah 3 tapak ke depan dan undur 3 tapak ke belakang. Kemudian berdiri dengan kedua belah tangannya terletak atas dada. Datuk TJ berkata, ada kamu semua dengar apa-apa? Tak ada. Macam ada sesuatu yang tak kena. Datuk TJ terus bertafakur semula. Kemudian dia tumbuk tanah 3 kali. Pam, pam, pam. Tiba-tiba TJ terdengar bunyi burung. Dia terus toleh kiri, toleh kanan. Tak ada apa-apa. Bila dia tengok ke arah kolam, dah ada TJ berdebar-debar. Seluruh kolam tu dah dipenuhi dengan burung belibis. Datuk TJ bertafakur. Mulutnya terkumat kamit baca sesuatu. Terdengar suara orang mengilai. Pokok-pokok sekitar kolam mula bergoyang di rempuk angin. Serentak dengan tu, terdengar suara perempuan membaca ayat yang suci Al-Quran. Bila suara perempuan tu hilang, seekor burung belibis hitam terbang di permukaan air dan hinggap atas dahan pokok yang menjulur di atas kolam. Angin berhenti bertiup. Mata burung belibis tu bagaikan merenung ke arah mereka. Dari atas dahan, burung belibis hitam tu terbang ke arah busuk jantan dan hinggap dekat situ. Datuk TJ masih lagi terkumat kamit membaca sesuatu. Seluruh badannya dibasahi peluh. Burung belibis yang hinggap dekat busuk jantan tu dah hilang. Bunyi bising mula kedengaran bercampur dengan bunyi petir. Bumi bagaikan bergegar. Kemudian Datuk TJ mula bergerak ke arah busuk jantan tu. Mereka semua bergerak ikut Datuk TJ dengan berhati-hati. Tiba-tiba dekat atas busuk jantan tu ada satu lembaga yang besar, duduk bersila dengan kedua belah tangannya mendakap ke dada. Lembaga hitam tu macam sedang bertafakur. Datuk TJ terus bergerak ke arahnya. Lebih kurang dalam jarak 5 kaki dari lembaga hitam tu, Datuk TJ berhenti. Kemudian mereka terdengar suara. Pergi ke arah kolam tu semula. Tepuk airnya 7 kali. Kemudian sapukan ke muka. Mayat orang yang hilang tu akan timbul. Suara tu adalah suara lembaga yang duduk atas busuk jantan tu, tapi dah masuk ke dalam badan Datuk TJ. Maknanya Datuk TJ dah berjaya satukan dirinya dengan alam gaib. Kemudian mereka dengar perbualan antara Datuk TJ dengan lembaga hitam tu. Ada lagi yang aku nak minta dari kau. Apa dia? Cakaplah sekarang. Kami mohon keselamatan orang-orang yang datang dekat sini. Janganlah mereka dianiaya. Boleh, dengan syarat jangan tembak atau bunuh rakyat aku. Kalau nak, minta dengan cara baik. Macam mana caranya?
Sebelum menembak atau menangkap rakyat aku, sembelih kambing dan darahnya buang ke dalam kolam. Baik. Kemudian Datuk TJ tepuk dada sebelah kanan dia 3 kali. Lembaga atas busuk jantan tu terus hilang. Datuk TJ berkata, kita ikut je apa yang diperintahkan oleh makhluk dekat sini. Kemudian Datuk TJ suruh nyalakan lampu gasolin. Bila lampu gasolin dah menyala, seluruh kawasan tu jadi terang benderang. Burung-burung belibis yang tadinya penuh satu kolam dah tak kelihatan lagi. Disebabkan waktu isyak masih ada lagi, mereka terus solat isyak. Lepas solat, mereka merebahkan badan dan terus tidur. Datuk TJ habiskan masa malamnya dengan membuat amalan. Dia berdoa dan baca surah Yasin. Selepas solat subuh, Datuk TJ mula bersenam. Bila matahari dah mula terbit, mereka semua berkumpul dekat tepi kolam. Datuk TJ akan melakukan upacara menepuk air kolam tersebut. Dia berkata, bersedia. Kalau buruk yang datang, kita tentang. Kalau baik yang datang, kita tatang. Dengan berhati-hati, Datuk TJ tepuk air kolam tu. Kemudian dia sapu air kolam tu ke mukanya. Datuk TJ suruh mereka tepuk air di kolam dan sapu ke muka masing-masing. Bila upacara tu selesai, Datuk TJ terus duduk di tepi kolam sambil mulutnya tekumat kamit membaca sesuatu. Lebih kurang 10 minit, tiba-tiba timbul tubuh manusia di permukaan kolam. Ali terus berkata, Osman! Mayat Osman tu! Dia terus nak masuk ke dalam kolam, tapi Datuk TJ cepat-cepat tahan dan tolaknya ke belakang. Ali terus terjatuh. Muka Datuk TJ nampak marah. Dia terus berkata, kalau aku yang mulakan, biar aku yang selesaikan semuanya. Kemudian Datuk TJ pandang mayat yang terapung dekat atas permukaan kolam tu. Dia buka kain jilid kepala dan letak atas bahu kanannya. Dengan tenang, Datuk TJ turun ke dalam kolam. Dia terus berenang ke arah mayat yang terapung tu. Sementara tu, Ali suruh Husin dan Aman buat pengusung. Datuk TJ tarik mayat Osman ke tepi kolam. Kemudian mayat Osman diletakkan di atas pengusung. Untuk usung mayat keluar dari hutan tu bukanlah satu perkara yang mudah. Datuk TJ berkata, macam ni, biarkan mayat tu dekat situ. Kita balik sekarang. Muka Ali, Husin dan Aman nampak cemas. Tapi mereka tak berani nak bertanya kenapa Datuk TJ buat macam tu. Datuk TJ suruh mereka keluar dari kawasan kolam tu dulu. Masa mereka melintasi pokok besar di tengah kawasan hutan, mereka semua terjumpa dengan seekor harimau yang melangkah tanpa merenung ke arah mereka. Harimau tu menuju ke kawasan kolam. Bila mereka keluar dari hutan dan sampai di tepi jalan raya, mayat Osman dah ada dekat situ. Datuk TJ berdiri tak jauh dari mayat tersebut dan bercakap dengan beberapa anggota polis hutan. Bila TJ periksa kawasan tempat mayat Osman tu diletakkan, dia ternampak tapak kaki harimau. Tahulah TJ, Datuk dia minta pertolongan dari harimau belaannya. Datuk TJ menghampiri mereka dan bagi tahu polis hutan tu nak masuk ke dalam hutan untuk melancarkan gerakan mencari Osman yang hilang. Salah seorang adik Osman telah mengadu kepada pihak polis atas kehilangan abangnya. Kemudian, salah seorang pegawai polis hutan tu berjumpa dan bersalaman dengan Datuk TJ. Pegawai polis tu berkata, saya ASP Mualim Hamid. Anak orang mana? Orang Kota Baru, Kelantan, tapi ayah saya berasal dari Perak. Kemudian ASP Mualim menghubungi pegawai polis daerah Blinding. Dia berkata, sekejap lagi mayat ni akan dihantar ke tempatnya dengan kereta polis. Sebelum bergerak, lagi sekali ASP Mualim bersalaman dan bagi Datuk TJ alamat rumahnya kepada Datuk TJ. Dia berkata, kalau ada masa lapang, datanglah ke rumah saya di Ulu Kinta. Boleh kita bercerita panjang sikit? Tengoklah, kalau ada rezeki dan panjang umur, sampailah saya ke rumah awak. Ketiga-tiga buah kenderaan pasukan polis hutan tu terus bergerak. Kemudian Datuk TJ menghampiri mayat Osman dan suruh Ali dan kawannya angkat mayat Osman untuk diletakkan di tempat yang lebih redup. Lebih kurang pukul 10 pagi, sebuah jeep polis tiba. 2 orang polis keluar dan menuju ke tempat mayat Osman. Mereka semua bekerjasama usung mayat Osman untuk diletakkan ke dalam jeep. Ali, Husin dan Aman ikut naik sekali dalam jeep tu. Setelah selesai, TJ dan Datuk dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, TJ tengok muka nenek dia nampak sunggul. Datuk TJ buat tak tahu je, dia terus pergi ke sungai dan mandi. Lepas solat zuhur, TJ dengan Datuk dia terus makan. Selesai makan, Datuk TJ terus berehat dekat anjur rumah sambil buka beberapa buah kitab agama. TJ pula terus baring dekat ruang tengah rumah. Kemudian nenek TJ terus duduk depan Datuk dia. Datuk TJ terus tutup kitab dan bertanya, apa yang awak risaukan? Cakaplah dengan saya. Semalam ada orang datang unggut kita semua. Kalau awak campur dalam urusan mereka, siapa orangnya? Saya tak kenal. Mereka datang berdua. Badan mereka tegak-tegak. Apa katanya? Kalau awak tolong Kiai Muslih, mereka nak bunuh kita semua. Mereka nak bakar kita hidup-hidup.
Datuk TJ tarik nafas panjang lepas dengar nenek TJ cakap macam tu. Dia bersandar pada dinding dan merenung keluar rumah. Datuk TJ kerutkan keningnya macam mengingati sesuatu. Dia cuba ingat orang-orang yang bermusuh dengan dia. Kemudian Datuk TJ gelengkan kepala. Sepanjang ingatannya, dia tak bermusuh dengan orang pun. Datuk TJ bertanya lagi, siapa mereka tu? Saya tak kenal. Lupakan saja. Tak ada manusia mati kerana sumpah dan urutan. Tapi kita kena berjaga-jaga. Saya faham. Kemudian Datuk TJ bangun dan terus turun dari rumah. TJ ikut datuk dia dan duduk di bangku panjang di bawah pokok manggis. Datuk TJ termenung panjang dekat situ. Tiba-tiba Datuk TJ tepuk ke kirinya dan berkata, aku tahu. Aku dah ingat siapa Kiai Muslih. Dia terus berdiri dan peluk tubuh. Matanya tajam merenung ke depan. Datuk TJ merapatkan matanya perlahan sambil tarik nafas. Kemudian dia buka mata. TJ bertanya, siapa Kiai Muslih tu? Dia kawan aku satu masa dulu. Orangnya baik dan kuat beribadat. Pelik, kenapa orang bermusuh dengan dia? Kemudian Datuk TJ terus mengelilingi pokok manggis 2-3 kali, macam mencari sesuatu. Lepas tu dia cari arah angin datang dan berkata sambil tarik tangan TJ, jom masuk rumah. Mereka berdua masuk ke rumah. Datuk TJ baca kitab-kitab agama sampai waktu asar. Lepas solat asar, Datuk TJ kelihatan resah. Keresahannya tu berlarutan sampai masuk waktu isyak. Semua yang dia buat serba tak kena, macam ada sesuatu yang mengganggu fikirannya. Datuk TJ berkata, Kiai Muslih baik orangnya. Tamam. Ya Tok, kau tidur dengan aku malam ni? Baik Tok. TJ pun bentang ketika mengkuang dekat anjur rumah dan terus merebahkan diri. Datuk TJ baca Quran. Tiba-tiba Datuk TJ berhenti baca Quran dan renung ke arah TJ sambil berkata, ingat, baca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas, mengucap 2 kalimat syahadah dan hadapkan badan kau ke arah kiblat, barulah kau boleh tidur. Baik Tok. Tak lama lepas tu TJ pun tertidur. Lebih kurang pukul 3 pagi, Datuk TJ kejut TJ. Bila TJ buka mata, dia tengok datuk dia dah pakai serba hitam. Kepalanya dililit dengan kain merah. TJ bertanya, nak ke mana tu? Jangan banyak cakap, ikut je cakap aku. Tok marahkan saya? Aku tak marah, tegur je. Dengan langkah yang tenang, TJ ikut datuk dia keluar rumah. Suasana terasa amat sepi. Badan terasa dingin. Mereka berdua menuju ke kawasan tanah lapang dan terus duduk bersila dekat situ. Datuk TJ lekapkan tapak tangan kanannya ke dada sebelah kiri. Kemudian mulutnya terkumat-kamit membaca sesuatu. Kemudian dia berdiri tegak menghadap ke arah barat daya. Suasana cukup sepi, tapi langit kelihatan begitu cerah. Datuk TJ bersuara, Kiai Muslih, Kiai Muslih. Tak ada apa-apa yang kedengaran kecuali bunyi deru angin. Datuk TJ ulang lagi, Kiai Muslih, Kiai Muslih. Ya, kenapa? TJ terdengar suara, tapi tak tahu dari mana datangnya suara tu. Dia tengok kiri, kanan, depan, belakang, tapi tak ada sesiapa selain mereka berdua. Datuk TJ bersuara lagi, kau sihat sekarang Muslih? Sihat. Keadaan kampung kau macam mana? Kemarau panjang. Boleh aku datang ke sana? Memang itu yang aku harapkan. Dah 2 kali aku cuba hubungi kau dengan angin, tapi tak berjaya. Macam mana kau tahu aku ada dekat sini? Tiba-tiba je hati aku tergerak dan ada alamat yang menunjukkan kau nak bercakap dengan aku. Sebab tu aku cari tempat yang sesuai untuk bercakap dengan kau. Hajat kita sudah ditunaikan oleh Allah. Baiklah Kiai Muslih, esok aku datang. TJ terpegun melihat keadaan tu. Pelik, 2 manusia yang duduk berjauhan boleh bercakap dengan perantaraan angin. Datuk TJ kemudiannya ajak TJ balik. Lepas solat subuh dan mandi embun pagi tu, Datuk TJ ceritakan apa yang dia buat tu adalah jalan terakhir untuk membantu seorang kawan. Datuk TJ berkata, bercakap dengan perantaraan angin tak boleh dilakukan selalu, kecuali kalau dah terdesak, terutama masa darurat. Kenapa macam tu Tok? Banyak amalan yang mesti dibuat sebelum melakukannya, dan orang yang bercakap dengan kita pula mestilah tahu petua dan syaratnya. Orangnya mesti warak, jiwanya mesti bersih. Pagi tu, Nenek TJ melepaskan mereka pergi dengan perasaan sedih. Dia bimbang kalau langkah mereka berdua merupakan langkah terakhir. Nenek TJ tak nak Datuk TJ menemui ajal di tempat orang. Kalau boleh, biarlah dia menghembuskan nafas terakhirnya di rumah ni. Datuk TJ berkata, usah bimbang. Kita pergi bukan nak cari lawan. Niat kita baik. Kalau dah ajal tu lain lah. Tapi orang tu dah bagi amaran. Ajal maut bukan di tangan manusia. Allah yang lebih berhak dan berkuasa. TJ dan datuk dia teruskan perjalanan. Akhirnya mereka sampai di kampung Kiai Muslih yang terletak di daerah Sungai Manik kira-kira pukul 5 petang.
Kiai Muslih menyambut kedatangan mereka dengan senang hati. Datuk TJ bertanya, "Macam mana sekarang Kiai?" "Alhamdulillah, saya setakat ni masih sihat. Cucu perempuan awak dah besar sekarang. Dah jadi anak dara, dah bertunang pun dengan orang Langkap. Siapa namanya?" "Suriati. Ingat dulu nak dijodohkan dengan cucu saya. Tak ada jodoh. Carilah cucu saya yang lain." Sebaik saja Kiai Muslih selesai bercakap, Datuk TJ terus ketawa sambil menjeling ke arah TJ. Petang tu, Kiai Muslih bawa Datuk TJ dan TJ melawat ke kawasan sekitar kampungnya. Parit dan sungai semuanya kering kontang. Tanah sawah kelihatan gersang dan berkah. Menurut Kiai Muslih, dah 3 bulan hujan tak turun. Tapi penduduk dekat situ tak ada masalah untuk dapatkan air minuman sebab pihak Jabatan Kerja Raya bekalkan air sehari 2 kali, iaitu pada sebelah petang dan pagi. Masalah besar yang dihadapi oleh para penduduk iaitu tanah sawah yang menjadi punca rezeki mereka tak dapat diusahakan. Datuk TJ berjanji akan cuba ikhtiar menyelesaikan masalah tersebut. Pada sebelah malamnya, Datuk TJ dan Kiai berbincang untuk ajak penduduk kampung buat solat hajat. Belum pun Kiai bagi kata putus dengan cadangan Datuk TJ tu, pintu rumah dia diketuk. Cepat-cepat Kiai buka pintu. Kiai bertanya, "Kenapa? Ketua kampung suruh berkumpul dekat dewan. Ada mesyuarat. Dah malam baru nak buat mesyuarat. Kenapa tak buat pada 11 siang? Saya tak tahu. Kalau nak ikut, datang ke dewan. Jangan banyak cakap." Tanpa membuang masa lagi, mereka terus menuju ke dewan. Waktu mereka sampai di dewan, orang dah ramai berkumpul. Tak lama lepas tu, ketua kampung pun tiba dan terus bagi ucapan. Beliau minta pandangan untuk mengatasi masalah kemarau panjang yang melanda kampung mereka tu. Sebaik saja ketua kampung habis bercakap, Kiai Muslih terus bangun dan berkata, "Masalah hujan sebenarnya adalah kuasa Allah. Tetapi Allah jugalah yang bagi fikiran dan akal pada manusia untuk berikhtiar supaya tak menyerah diri begitu saja. Berjaya atau tak terletak pada kuasa Allah. Anehnya, bila saya ajak tuan-tuan berusaha, semuanya tak mahu. Tiba-tiba, ada seorang pemuda tumbuk dinding dewan. Orang kampung semua tercengang. Pemuda tu berkata, orang tua ni suruh kita berdoa. Dari dulu lagi dia suruh kita buat macam tu. Apa dengan berdoa hujan boleh turun dari langit?" Orang kampung berpandangan sesama sendiri. Ketua kampung anggukkan kepala seolah-olah bersetuju dengan pendapat pemuda tu. Kiai Muslih kelihatan tenang sambil berkata, "Allah Maha Pemurah. Allah selalu perhatikan doa orang yang bertakwa serta beriman. Apa yang patut kita lakukan, Kiai?" Belum sempat Kiai Muslih jawab, Datuk TJ berkata, "Bagi mereka yang percaya dan yakin, marilah kita buat solat istikharah untuk memohon pada Allah supaya segera diturunkan hujan. InsyaAllah permintaan kita akan dikabulkan." Pemuda yang tumbuk dinding tu renung Datuk TJ dan berkata, "Awak siapa?" "Saya kawan Kiai Muslih. Awak tahu, ni bukan urusan awak. Saya tahu apa awak tak sedar. Sesuatu yang baik memang disuruh Allah untuk dilakukan oleh makhluknya." Pemuda tu terdiam. Ketua kampung suruh pemuda tu duduk. Setelah diadakan pembincangan, mesyuarat pun ditamatkan dengan 2 kumpulan. Kumpulan pertama, orang yang nak melakukan solat istikharah. Kumpulan kedua, orang yang tak nak buat solat istikharah. Kumpulan kedua ni diketuai oleh pemuda dan ketua kampung yang menyarankan orang kampung supaya menggali telaga dan kolam sebanyak-banyaknya pada masa yang ditetapkan. Kedua-dua kelompok ni menjalankan rancangan masing-masing. Solat memohon hujan dilakukan di halaman surau kampung tersebut. Yang bertindak selaku imam ialah Kiai Muslih sendiri. Manakala kelompok pemuda bawa cangkul ke tengah sawah dan gali kolam. Beberapa hari kemudian terdapat tanda-tanda hari nak hujan. Langit kelihatan mendung dan gerimis mula turun yang diikuti dengan hujan yang amat lebat. Semua penduduk rasa gembira, terutama mereka yang melakukan solat tempoh hari. Okey sahabat semua, macam mana dengan cerita bercakap dengan jin kali ni? Tuliskan komen sahabat semua di bawah. Kita jumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.